Ini bab pecahan ataupun pelbagai masalah Jumaat, ataupun pelbagai bab berhubung dengan Jumaat. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari yang mana matahari naik ialah hari Jumaat. Padanya Adam dijadikan, dan padanya juga Adam uhbita, diturunkan. Padanya diterima taubatnya, padanya dia mati, dan padanya akan berlaku kiamat. Tidak ada satupun binatang melainkan hiya musikhatun, dia mendengar pada hari Jumaat semenjak waktu pagi sehinggalah terbit matahari. Kerana takut kepada kiamat, kecuali jin dan manusia. Pada hari itu ada satu ketika tidak ada seseorang Islam yang menepatinya dalam keadaan dia bersembahyang dan memohon hajat, melainkan Allah akan memberikan hajatnya itu kepadanya. Ka'ab berkata, itu berlaku, itu ada pada fi kulli sanatin yaum, itu berlaku satu hari saja dalam setiap satu tahun. Saya kata bal fi kulli jumu'ah, saya kata yakni Abu Hurairah, bahkan pada setiap hari Jumaat. Qala, perawi berkata, yakni Abu Hurairah, faqara'a Ka'ab at-Taurat, Ka'ab pun baca kitab Taurat. Lepas tu dia kata, benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah berkata, kemudian aku bertemu dengan Abdullah bin Salam. Aku ceritakan kepadanya tentang peristiwa aku dengan Ka'ab itu. Abdullah bin Salam berkata, aku memang pun tahu bilakah saat ataupun waktu itu, bilakah saat ataupun waktu yang dimaksudkan itu. Abu Hurairah berkata, saya pun kata kepadanya, yakni kepada Abdullah bin Salam, kalau begitu engkau ceritakanlah kepadaku tentang saat itu. Abdullah bin Salam pun berkata, ialah di akhir akhiru sa'atin, ia adalah saat terakhir ataupun ketika waktu terakhir pada hari Jumaat. Aku pun berkata, bagaimana boleh ia pada waktu yang terakhir daripada hari Jumaat, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim yang mengenai ataupun menempati waktu itu dalam keadaan dia bersembahyang. Itu bukan waktu yang boleh seseorang mengerjakan sembahyang padanya. Abdullah bin Salam berkata, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yakni juga telah bersabda, sesiapa yang duduk di sesuatu tempat dengan maksud menunggu sembahyang, dia dalam sembahyang, yakni seperti dalam sembahyang, sehinggalah dia bersembahyang. Qala, Abu Hurairah berkata, saya pun kata, memang ada Rasulullah kata begitu. Qala huwa dzaka, itulah maksudnya. Yang ini bukan makna dalam sembahyang betul-betul, dalam keadaan menunggu sembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aus bin Aus, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara hari-hari kamu yang utama ialah hari Jumaat. Padanya dijadikan Adam, dan pada hari Jumaat itu diambil nyawa Adam. Pada hari Jumaat itu juga berlaku tiupan sangkakala, dan pada hari itu juga berlaku pengsan. Fa'akthiru alayya binas salati fihi, oleh itu kamu perbanyakkanlah berselawat kepadaku pada hari Jumaat itu.
kerana selawat kamu akan dikemukakan kepadaku. Qala, perawi berkata, mereka pun bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana selawat kami akan dikemukakan kepadamu sedangkan engkau telah pun hancur luluh? Mana bila dikebumikan itu? Qala, perawi berkata, yaqulun, mereka bermaksud dengan kata arimta itu, iaitu balita, engkau telah pun jadi jadi tanah lah. Balita itu jadi binasa lah, sudah jadi hancur luluh dah. Faqala, ketika itu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan kepada bumi tubuh para nabi. Ini bab waktu dimakbulkan doa. Bilakah pada hari Jumaat itu? Yani bilakah waktu dimakbulkan doa pada hari Jumaat itu? Jadi lebih kurang dengan babnya dulu juga. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, hari Jumaat sinta asyarata, ada 12 saatnya, yakni jamnya ataupun ketikanya. Maksud baginda sa'ah, jam ataupun ketika. La yujadu muslimun, tidak didapati seseorang muslim memohon kepada Allah apa-apa melainkan Allah akan memberikan kepadanya. Faltamisuha, kamu hendaklah cari saat itu akhir sa'ah ba'da al-'asr, iaitu pada saat terakhir selepas asar. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Burdah bin Abi Musa, beliau berkata, Abdullah bin Umar pernah berkata kepadaku, adakah engkau pernah mendengar ayahmu menceritakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan Jumaat, yakni berhubung dengan waktu yang dimakbulkan doa pada hari Jumaat itu? Qala, Abu Burdah berkata, saya pun jawab, ya, saya pernah mendengar. Dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu itu ialah di antara imam duduk hingga kepada selesai sembahyang. Abu Daud berkata, yakni di atas mimbar, yakni bermula daripada imam duduk di atas mimbar hingga kepada selesai sembahyang, yakni sembahyang Jumaat. Itulah. Kita tengok dua bab. Habis dah bab cerita dulu, ini cerita pasal Jumaat, berkait dengan Jumaat pula. Jadi hak ni dalam kitab kita ni gini tajuk dia bunyi. Tapi dalam kitab lain mungkin ada depan ni kitab berbeza, dia lagu lain bunyinya tajuk tu. Dalam nuskha Aun itu maksudnya, dalam ini dia sebut wa fi nuskhatil Aun, dalam nuskha Aun maksudnya Aunul Ma'bud. Yang ni syarah Abu Daud juga, maknanya matan dia tu dia pakai hak lain sikit daripada hak ni, hak Badrul Majmud ni. Jadi dari segi nuskhah dia tu berbeza. Jadi tajuk dalam Abu Daud dalam kitab tu nya, berdasarkan kitab tu, babu fadli yaumil jumu'ah wa lailatil jumu'ah. Gitu. Ini bab kelebihan hari Jumaat dan malam Jumaat. Gitu. Bukan macam ni tafri' abwabil jumu'ah dah. Kalau nak kira lebih sesuai tajuk ni, lebih sesuai tajuk ni. Tetapi pengarang kitab hak ana pakai ni, dan ramai juga kita pakai ni, dia nuskhah dia lain. Kalau nak kira dengan isi hadis tu lebih sesuai hak ni, lebih sesuai hak Aunul Ma'bud itu. Berkenaan dengan Jumu'ah tu, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati, Jumu'ah. Boleh baca begitu mengikut yang masyhur dalam bahasa Arab. Mim itu mim bahagian depan, Jumu'ah. Ada juga dari segi bahasa Arab boleh juga Jum'ah, boleh juga mim itu mati.
Mi tu mati. Ada juga mi tu hari datang, Jumaah, boleh juga. Itu dari segi bahasa lah. Jadi hak mana-mana pun tak apa berlaku. Tapi hak lebih kemahnya hak Quran Jumu'ah, begitu. Bahkan banyak lagi hak baca lagu lain Jumi'ah pun ada ni. Tak apalah tu. Itu dari segi bahasa kita tidak nak tekan sangatlah dari segi bahasa. Jadi bapa kau hari Jumaat ni dipanggil Jumaat. Kalau kita macam kita kan bahasa kita ni boleh dikatakan dari segi hari-hari ni ambil bahasa Arab lah, ambil bahasa Arab. Ahad, Isnin, Selasa, apa tu bahasa Arab lah asalnya. Jadi Ahad tu satu, Isnin tu dua, Sulasa tu Selasa kita kata tu tiga, Arbi'ah tu empat, Khamis tu lima, Jumaat tu maknanya hak sudah sempurna belaka, lengkap, hari lengkap. Jadi maknanya hari terkumpul semua hari, ataupun hari hak bergesuk lah, hak sudah. Jadi mana bahasa kita tu betul-betul ambil daripada bahasa Arab lah. Dan Sabt itu maknanya rehat. Sabtu. Sabtu tu adalah bahasa Arab, makna dianya rehat. Kita tidak nak urang panjang lah dari hak mana hak lebih betul. Dulu sebenarnya dalam kuliah-kuliah yang lain sebenarnya sudah kita sebut dah. Dia masalah khilaf gapo hari mana mula-mula Tuhan jadikan kejadian makhluk ni. Jadi kalau berdasarkan hari yang sebut tu Ahad tu mana hari Ahad lah kan, tu hari mula-mula dah. Hak lebih tepatnya hari Sabtu. Kita sudah bincang dah, jadi tidak nak bincang lagi situ. Hak ni dia jadi panjang pula. Hak tu saja tu panjang dah. Nak bincang tu. Jadi hari Jumaat tu hari akhirnya sebenarnya. Hari Jumaat tu hari akhir. Tapi kalau kita kira Ahad, makna hari akhir tu Sabtu tu. Sabtu tu dalam seminggu tu. Tapi kalau kita kira hari Sabtu, hari akhirnya Jumaat lah. Jadi waktu tu panjang perbincangan dia, kita tidak nak bincang lah situ. Bapa dipanggil Jumaat tu sebabnya terkumpul. Saat inilah seperti kita kata saat ni, kejadian Allah SWT ni terkumpul siap belaka pada hari itu. Itu bermakna seperti kita kata saat inilah hak lebih kemahnya hari Sabtu tu mula buat. Tuhan buat kejadian dia ni hari Sabtu tu mula. Jadi hari Jumaat tu terhimpun, sudah terkumpul semua tu. Sebab tu makna Jumaat. Jamaah maknanya kumpul, jamaah. Jumaat maknanya waktu ataupun ketika terhimpun, terkumpul semua. Yang ni kejadian Allah Subhanahu Wa Taala hari itu. Sebab itu dipanggil Jumaat. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dia kata sebabnya dinamakan Jumaat ni sebab kejadian Adam itu disempurnakan. Maknanya dia tidak sekaligus juga Adam tu jadi. Maknanya ambil masa juga. Memang begitu. Allah SWT nak buat selalu jadi pun boleh. Tapi kalau dalam hadis dia sebut tidak. Maknanya ada mengambil masa juga. Jadi hak lengkap kejadian dia tu jadi sebagai manusia hidup, tu hari Jumaat. Sebelum pada tu tidak, tak hidup lagi. Gitu. Jadi hari terkumpul kejadian Adam itulah hari Jumaat. Itu sebab dipanggil Jumaat. Mana terkumpul apa ni kita kata kejadian dia tu. Ada juga yang mengatakan itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, sebabnya dinamakan hari Jumaat ni sebab orang Quraisy dulu dia berhimpun di bawah pimpinan ketua dia Qusay. Mana tu nenek moyang Nabi kita lah, Qusay, di Darun Nadwah. Yang ni hari tu hari puak-puak dia berhimpun, bincang. Jadi itu sebab dipanggil Jumaat. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, ada juga yang mengatakan Ka'ab bin Lu'ay. Itu orangnya, ketua orang-orang Quraisy berhimpun tu, mengadap dia tu.
dan dia bagi nasihat, peringatan, dan bagi arahan, bimbingan kepada mereka. Itu Ka'ab bin Lu'ay. Ini pun nenek moyang juga Nabi kita. Dan dia cerita juga, di antara hak dia ceritanya akan dibangkitkan seorang Nabi akan datang, dia sebut. Lepas tu Jum'ah ni memang perkataan Arab. Adakah nama ni nama Islam ataupun sebelum tu sudah ada nama? Setengah kata kalau dia terima tadi orang Quraisy, hari dia berhimpun sekali dengan ketua dia tu, hak itulah nama Jum'ah, bermakna sebelum pada tu lagi lah, sebelum pada Nabi kita diutuskan sebagai Nabi lagi sudah ada nama tu. Tetapi kalau kita mengambil kira pendapat Ibnu Hazm pula, dia kata tidak, sebenarnya nama ni nama Islam. Setelah Islam ada, baru ada nama ni. Sebelum tu hari Jumaat tu dia panggil Yaumul Arubah. Itu Yaumul Arubah, hari Arubah, hari Jumaat tu. Bukan hari Jumaat mula. Lepas pada Islam hari, dia sebut hari Jumaat. Dan apa sebut hari Jumaat itu? Sebab hari Jumaat tu berkumpul untuk sembahyang Jumaat lah. Situ startnya. Disebut Jumaat itu secara khusus. Dan dalam Quran pun sebut Yaumil Jum'ah. Begitulah. Kemudian dalam hadis yang kita baca ni disebutkan beberapa perkara yang merupakan kelebihan lah, ataupun keutamaan hari Jumaat. Beberapa perkara yang disebutkan sini, kelebihan hari Jumaat. Yang pertamanya disebutnya Adam dijadikan. Yang kedua, Adam uhbita, diturunkan, dikeluarkan daripada surga itu. Dan yang ketiganya, pada hari itu diterima taubat dia. Yang keempat, pada hari itu mati Adam. Yang kelima, pada hari itu berlaku kiamat. Yang keenam, pada hari Jumaat ni binatang-binatang tu dia dengar. Dia dengar. Maknanya tanda-tanda kiamat itu dia dengar. Dan dia terasa takut juga dengan cara dia lah, kecuali jin dan manusia. Itu. Dan seterusnya lagi, dia sebut ada satu ketika, kalau kebetulan kena pada masa tu orang Islam duduk semayang, minta sesuatu hajat dia, Allah berikan kepada dia. Itulah beberapa perkara yang disebutkan di sini. Lepas tu ulama-ulama pula dia perhati hadis-hadis ni, dia kumpul suku pula tentang kelebihan-kelebihan hari Jumaat ni. Selain daripada yang tersebut tadi dalam hadis ni, ada banyak lagi. Di antaranya yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam Al-Hadiyun Nabawi, ada 33 keistimewaan dia. Tapi dia tidak sebut semua di sini. Hafiz Ibn Hajar juga menyebutkan hak ni, dan dia nukilkan daripada Ibnul Qayyim itu. Di antara yang disebutkan hari ni, hari Jumaat tu, ialah hari raya, salah satu hari raya juga. Tapi hari raya dalam seminggu. Dalam seminggu hari raya, hari hak besarnya, iaitu hari Jumaat lah. Kerana itulah tidak boleh seseorang itu berpuasa pada hari itu, hari Jumaat saja. Kalau nak puasa hari Jumaat saja tak boleh. Wala yusamu munfaridan, mana kalau nak puasa hari Jumaat tu saja tak boleh. Tapi kalau puasa hari Jumaat campur dengan hari Sabtu, hari Khamis campur dengan hari Jumaat tak apa, ataupun hari Khamis, hari Jumaat, hari Sabtu tak apa. Nak puasa hari Jumaat saja tak boleh. Tapi kalau hari lain, nak puasa hari lain saja tak apa. Pasal apa? Ini adalah ciri-ciri hari raya. Hari raya tak boleh puasa. Jadi maknanya ada kesamaan di situ. Ini salah satu kelebihan hari Jumaat. Yang kedua, hari ni pada pagi dia tu ada baca Alif Lam Mim Tanzil dan Hal Ata 'alal Insan. Orang tu baca pagi-pagi Jumaat tu kan, subuh tu, duduk sujud, sajdah tu, ada sujud tu. Hari ni, hari lain tak ada.
Dan Nabi SAW selalu baca lagu tu. Dengan sebab itu Imam Syafi'i pegang, mana kalau baca sama pun tak apa. Tidak termasuk dalam bid'ah tu. Walaupun ada orang lain kata tak molek lagu tu, Nabi baca, dia tidak baca sama setiap kali Jumaat. Tapi banyak kali baca. Jadi ulama-ulama usul kata, kalau hak Nabi buat ni sampai 3 kali, mana kalau seseorang tu nak buat sama tak apa dah. Lagu tu. Tapi kalau dia buat sekali, kita nak buat sama, buat kita tak apa, itu tak boleh lagi, kata dia. Tapi kalau dia buat sampai 3 kali atau lebih, maka kita nak buat sama pun tak apa. Itu satu kaedah juga, yang dibuat oleh ulama usul. Tapi bukan semua orang setujulah. Tak setuju tu tak kira lah. Hak tak setuju tu hak setuju, dia faham gitulah. Hak tak setuju ada khilaf tu memanglah ada. Ini salah satu kelebihan juga. Hari lain tak ada khusus baca gitu, tak ada. Dan pada hari dia tu surah Jumu'ah, yusabbihu lillah, dan surah Munafiqin. Tu molek baca. Dan sunnah Nabi. Hari lain tak ada. Sebagai suatu ketetapan gitu, tak ada. Hak ni ada. Ketetapan tu bukan maksudnya tak boleh baca lain. Maknanya banyak kali Nabi baca. Banyak kali Nabi baca. Itu yang kedua. Yang ketiga, mandi untuk hari Jumaat ada. Hari lain tak ada. Istimewa mandi itu disebut secara khusus. Kelebihan mandi pada hari Jumaat, pakai wangi-wangian, berus gigi. Walaupun hari lain itu ada, tapi hak ni disebut khusus. Itu yang ketiga. Yang keempat, pakai pakaian yang paling molek lah ada dengan kita, hak bersih. Itu yang keempat. Masjid molek, kita cucikan masjid dan wangikan masjid. Itu hari Jumaat juga adanya. Yang kelima, segera pergi. Wattabkir, segera pergi tu. Pergi untuk sembahyang Jumaat tu, kalau pergi awal lagi molek, lebih awal lagi molek, begitu. Wal ishtighal bil ibadah, dan kita buat ibadat tu disebutkan sebagai suatu kelebihan pada hari Jumaat tu, sehingga keluar khatib. Sehingga khatib marilah, mana tu khatib kita kata nak khutbah tu, keluar bang. Sebelum pada tu molek, disebutkan ibadat. Yang ketujuh, khutbah. Hari lain tak ada khutbah lagu tu. Dan khutbah tu pula diperintahkan supaya diam pula. Tak ada hak lain disebut lagu tu. Sehingga mana kalau nak tegur kau, kalau buat gapo-gapo kau, kutih gapo-gapo kau, kita kata itu pun sudah jadi lara dah. Lara dah. Jadi hak tu ada. Baca surah Kahfi. Dan pada waktu istiwa, tengah matahari tengah tu, kalau hari lain makruh, ada setengah mengatakan haram sembahyang, setengah ulama kata hari ni dak, hari Jumaat ni dak, boleh sembahyang tengah-tengah matahari tu. Itu kata Ibnul Qayyim. Dan seterusnya yang ke-9, dilarang bermusafir sebelum Jumaat tu. Larang musafir. Kalau hak lain, maya lain dak, tak ada lagu tu. Hak ni dilarang musafir. Maknanya sebab kita nak lari lah. Sebab kita nak lari, kalau tak ada arah tu kapal terbang memang masa tu nak mana, dan kita bukan tuju cari masa tu, tak ada arah, kebetulan kita nak pergi tu, tarikh kita tu kena gitu, nak mana, tu tak kira lah tu. Tetapi kalau nak kira larangan, memang ada. Seboleh-bolehnya tidaklah kita bermusafir sebelumnya. Dan digandakan pahala orang yang pergi untuk Jumaat tu. Setiap langkah pahala setahun. Ada tu. Dan pada hari Jumaat itu, neraka tu tidak dipanaskan seperti biasa. Mana api dia tu kita kata dikecilkan, tidak dibesarkan.
Pada hari Jumaat ni juga ada saat ijabah. Disebut dalam hadis tadi. Dia ada sebut tu. Saat ijabah tu maknanya waktu Allah SWT terima doa kita, mustajab. Kalau ada apa-apa masalah, memang waktu sahih, waktu tu boleh kita amalkan. Dan pada hari Jumaat itu juga ditakfirkan atham. Mana kalau orang itu ada dosa-dosa, dikefarakkan lebih daripada hari-hari lain. Itu dia. Lepas tu hari ni juga hari yang paling istimewa dalam seminggu tu. Lepas tu ada beberapa perkara lah, banyak lagi lah. Ada sebahagiannya yang sahih dan sebahagiannya tidak sahih. Jadi macam-macam lah. Itulah yang disebutkan. Lepas tu di sini Abu Hurairah meriwayatkan, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari yang naik matahari padanya ialah hari Jumaat. Itulah sebaik-baik. Sedangkan ada hadis yang lain ada sebut sebaik-baik hari itu hari Arafah. Ada juga sebut tu. Jadi apa makna? Bahkan ada juga hadis yang menyebutkan seafdal hari di sisi Allah ialah hari Nahar. Hari Nahar itu maknanya hari yang ke-10 Zulhijjah, hari raya tu lah. Kalau hari Arafah tu hari yang ke-9 tu, tak raya lagi. Jadi ada hadis lagi. Jadi apa maksudnya? Adakah ini bercanggah? Jawapan ulamanya, bagi pihak ulamanya, mereka mengatakan tidak ada percanggahan di sini. Hak ni hari hak dalam seminggu tu. Hak paling baik iaitu hari Jumaat. Hak paling istimewa. Adapun hak apa ni, orang pergi ke Mekah tu, hari Arafah tu, hak tu dalam setahun sekali. Kira tahun. Kalau kira tahun, hak tu afdal. Lepas tu kalau kira dari segi perayaan, dari segi buat sesuatu ibadat yang Allah Subhanahu Wa Taala paling kenal, yang tidak ada pada masa lain, orang panggil kurban. Itu dia. Maka hari raya, hari yang ke-10 tu, hari Nahar itu, dari sudut tu. Oleh kerana diisikan dengan sesuatu ibadat khusus yang tidak ada pada hari lain, khusus dengan waktu. Dan dalam setahun, waktu hak adanya startnya pada hari yang ke-10, iaitu pada hari Nahar. Jadi kita boleh terima belakang waktu tu. Setengah-setengah ulama dia ambil jalan tarjih. Dia tak say nak jamak. Tadi kita pakai jamak. Jamak tu maknanya ni maksud kata lebih ni dalam seminggu, dalam hak 7 hari tu. Lepas tu hak kata hak tu dalam setahun tu. Itu orang panggil pakai jamak. Ada juga yang mengatakan tidak. Hak lebih sahihnya hak ni. Jadi dia pakai hak ni. Jadi apa ni hari Arafah, hak lain-lain, hak tu nak jatuh nombor 2, tu jatuh nombor 3. Ada pula yang lain kata hak nombor 1 hari Arafah tu, hak yang kedua baru hari Jumaat ni. Macam-macam. Itu dia ambil jalan tarjih. Jalan tarjih. Bukan nak jamak. Itu pun satu pendapat juga. Jadi kalau kata jalan tarjih tu sebab apa? Sebab dia tengoklah hak mana hak lebih kemah. Dan ini tidak menunjukkan bahawa dia ni kurang ke daripada hak lain tu. Dia ambil jalan tarjih lah. Kalau orang kata hak ni lebih, dia kata hak ni lah nombor 1. Kalau orang kata hak ni lebih, hak tu lah nombor 1-nya. Jadi kalau di sini kan dalam hadis hak salagi tu, hadis hak yang kedua lah dalam bab ni, sesungguhnya di antara hari-hari kamu yang paling lebih, yang paling istimewa, di antara maknanya ada beberapa yang istimewa tu di situ. Hak ni adalah salah satu hari Jumaat ni. Mana hari hak lebih ni ada beberapa. Macam hari Arafah, hari Nahar, itu pun hari lebih juga. Hak ni adalah salah satu. Tapi dia tidak ada tentu juga hak mana nombor 1 ni, tak ada tentu. Jadi orang kata ni nombor 1, ni nombor 2 tu, dia ambil jalan tarjih. Dia pakai kaedah tarjih, gitulah.
Kalau mengikut Iraqi, apa namanya, Hafiz Iraqi, iaitu tok guru kepada Hafiz Ibnu Hajar, dia kata hak lebih afdalnya mengikut dia lah, hak dia terjemah hari Jumaat. Sebab apa? Dari segi riwayat dia tu lebih sahih. Jadi nak kata hak ni lebih, nak letak nombor 1, nombor 2 ni pun masing-masing mengikut penilaian sendirilah. Dia terjih hak tu sebab apa? Sebab dia kata kalau kita tengok kepada sanad hadis ni, hak paling sahihnya iaitu hak hari Jumaat. Jadi hak itulah sepatutnya kita letak nombor 1. Dia kata gitu. Walau bagaimanapun itu pendapat dia lah. Orang lain mungkin lagu lain pula. Ya, faedah untuk kitanya tu sudut cara hak itulah. Faedah untuk kitanya, ini hak ulama pertikaikan 3 ni. Jadi hak ni hari yang istimewa. Tu tentu dah terima berlaku. Cuma yang antara 1, 2, 3 tu je lah. Tapi dari segi lebih tu lebih. Lebih berlaku. Jadi lebih dia tu duduk mana? Hak lebih dia tu duduk pada amalan dia tu lah. Amalan hak kemuncak dia kalau hari Jumaat, sembahyang Jumaat tu. Jadi kita janganlah sampai tinggal. Kalau hak kemuncak pada hari raya tu, kita kata hari nahar itu kurban. Hak tu kemuncaknya. Sembahyang dia tu tidak lebih lagi daripada kurban tu. Kurban tu lebih lagi. Ataupun kalau nak kedua, lebih molek. Sebab setengah-setengah ulama mengatakan wajib juga sembahyang tu. Sembahyang raya haji tu wajib. Sebab itulah kata dia, perempuan hak tak boleh sembahyang pun disuruh pergi juga. Itulah lebih. Adapun kalau hari Jumaat apa ni tak, hak ni disuruh pergi ramai-ramai. Sebab tu kata dia hari ni, sebab nak dapat keistimewaan dia tu lah. Dan keistimewaan dia tu duduk mana? Duduk pada sembahyang dan kurban ni. Hak tu hak kemuncak. Hak lain-lain banyak lagi, ziarah hingga tuga ni tu hak tak kira lah hak tu. Tapi hak kemuncak dia hak ni. Dan kalau pada hari Arafah tu ke mana? Wukuf di Arafah tu. Hak tu hak kemuncaknya. Artinya buat haji. Secara tidak langsung ia membawa makna, iaitu haji tu lebih. Kalau kita tidak buat haji, macam mana nak wukuf tu? Jadi wukuf tu untuk orang haji. Jadi maknanya buat haji. Sebab itulah orang-orang dulu dia banyak kali pergi haji sebab dia dapat kelebihan tu. Sampai berpuluh-puluh kali ulama-ulama. Bukan ulama sajalah, orang-orang yang warok, orang-orang yang patuh taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia termasuk di dalam keutamaan juga tu. Mana buat haji banyak tu. Pada dasarnya. Tetapi kalau ada keadaan lain yang lebih memerlukan itu, soal lain. Kita sudah bicara dah tu pun. Tetapi nak ayatnya memang lebih dia duduk mana? Situ kemuncaknya. Al-Hajju Arafah. Nabi kata haji itu kemuncaknya ialah Arafah. Ataupun intipati dia di situ Arafah. Padahal banyak lagi hak lain kan. Banyak lagi tawaf gapo gitu gini, sa'i gapo tu, tetapi dia sebut hak kemuncak dia. Jadi kita kena buat hak tu lah. Itu maksudnya. Mengikut ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, dia kata hak paling afdalnya hari Arafah tu. Lepas tu hari Nahar, lepas pada tu baru hari Jumaat. Ada juga, ini pendapat masing-masing lah, tak jadi masalah tu. Pada hari Jumaat ini dijadikan Adam. Apa lebihnya, istimewanya? Bila ada Adam tu, adalah hak lain-lain. Jadi hadiah tu maknanya punca kepada hak lain-lain, hak ibadat banyak, taat banyak, perjuangan banyak dilakukan oleh manusia ni, kebaikan banyak. Puncanya Adam. Kalau Adam tu tak ada. Jadi itu satu kelebihan tu, Nabi-nabi, rasul-rasul semua ni, hak lelaki ke perempuan ke manusia ni, anak cucu dia berlaku. Jadi lebih lah. Di dalam riwayat Muslim dan Tirmizi, dia ada tambah. Hak ni pada hari Jumaat ini juga dimasukkan Adam ke dalam syurga. Dia ada tambah. Wa fihi udkhila al-jannah. Dimasukkan Adam ke dalam syurga pada hari Jumaat ni.
Jadi dipilih hari Jumaat. Dan Allah SWT pilih tu, tentulah hari itu hari yang istimewa. Ini bermakna, kalau berdasarkan hadis tu, hadis Muslim dan hadis Tirmizi itu, bermakna Adam ini dijadikan di luar daripada surga tu. Kejadian dia tu di luar. Lepas pada dia tu jadi, baru dimasukkan ke dalam syurga. Berdasarkan hadis tu. Dan pada hari itulah juga dia diturunkan itu maksudnya uhbita wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu, ihbitu. Maknanya Tuhan suruh turun, keluar. Jadi dalam hadis Muslim disebutkan unzila, mana diturunkan daripada syurga ke bumi. Ini menunjukkan bahawa kedudukan syurga tu di atas daripada bumi. Itu sebab dia katakan diturunkan. Mana syurga itu di atas, bumi ini di bawah. Jadi dikeluarkan Adam itu, kita kata tidak lebih. Pasal apa dia duduk molek-molek, duduk sedap-sedap, jadi Allah kata molek? Ya, memang dari satu segi nampak tidak lebih, tapi dari sudut lain, itulah makna kelebihan itu. Kita tak boleh tengok dari satu sudut saja, kena tengok dari banyak sudut. Dengan sebab dia keluar itulah barulah mari ada dalam dunia ni anak cucu dia. Kalau dia duduk dalam tu tak, dari segi tu lebihnya, barulah ada sekalian Rasul, sekalian Nabi, dan sekalian orang-orang yang baik-baik, barulah ada. Dan hikmah Allah SWT menjadikan bumi itu barulah nyata. Kalau tidak, tak nyata. Ada dari segi itu kelebihan. Dan apa Allah SWT hikmah tu, waktu dia keluar dia daripada surga tu, untuk dia lebih berasa betapa nikmatnya surga tu. Orang ni kalau dia tak ada rasa susah, dia tak akan berasa nikmat. Hak senang tu. Dan supaya dia sedar, anak cucu dia ni sedar bahawa syurga itu adalah suatu tempat yang tidak sesuai dengan kekotoran, kekotoran dengan kekurangan. Dan untuk mendapat kelebihan itu, peningkatan kerohanian tu, kita kata kita boleh buat dalam dunia. Kita boleh dapat mana syurga yang lebih istimewa lagi. Itu hikmah Allah SWT buat turun Adam. Lepas pada tu, pada hari itu juga dia diterima taubat daripada dia. Taubat daripada dia. Hari itu juga. Jadi itu semua adalah kelebihan. Maknanya diterima taubat selama mana dia duduk bertaubat, dia minta ampun dengan Allah SWT. Tidaklah dosa, tapi untuk orang tahap dia tu, mana dia berasa sebagai kesalahan lah, dia minta ampun dengan Allah SWT. Apabila diterima, itu maknanya suka benar lah. Suka benar lah apabila bersih daripada kesalahan itu, diampunkan. Itu kelebihan juga. Maknanya pengajarannya kepada kita apa dia? Kita terpelihara, terselamat daripada dosa, daripada maksiat, daripada kesalahan, itu satu kelebihan. Kalau kita telah melakukan dosa, maksiat ataupun kesalahan, lepas pada tu kita minta ampun, Tuhan terima, itu pun satu kelebihan juga. Bukan saja-saja tu, bukan main-main tu, tapi benda tu kita tak nampak. Kalau pitih nampak boleh banyak tu, itu satu kelebihan. Hak ni sebenarnya, hakikat kelebihan tu duduk sini juga. Pada hari itu Nabi Adam mati. Mati dia. Waktu mati itu apa kelebihannya? Mati itu hadiah kepada orang mukmin. Itu ada kata-kata Ibnu Umar mauqufan yang diriwayatkan oleh Hakim dan Baihaqi, wal al-maut tuhfatul mu'min. Mati itu hadiah untuk orang mukmin. Cuma kita tengok sekali lalu tu, tengok tu sedih lah, nampak tak molek lah. Tapi pada hakikatnya itu adalah satu kelebihan. Sebab apabila mati barulah nampak hak selama ni duk buat tu. Kalau tidak, tak nampak hak kelebihan hak duk buat. Sembahyangnya pahala dia nya setara mana, zikirnya pahala dia setara mana,
buat taat gua ni pahala dia setara mana, baru nampak. Kalau tidak, tak nampak. Dan semakin hampir kita kepada tempat tuju kita yang sebenarnya. Kau dekat, kau suka, sepatutnya begitulah. Mana duduk dunia ni jauh lagi, duduk alam barzah, so dah pergi alam. Lepas tu alam mahsyar pula. Lepas tu baru syurga ataupun neraka. Bagi orang mukmin hadiah, tidak menjadi masalah. Dan kepada Nabi Adam dan kepada orang-orang yang soleh, mati itu lebih menghampirkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sudah tak ada dah ujian, zaman ujian dia sudah habis. Itu lebih lah, rehat dah lah. Tak ada nak susah payah, tak ada dah. Akan berlaku kiamat pada hari itu juga. Kiamat berlaku pada hari itu juga. Apa lebihnya berlaku kiamat? Kalau nak kira hacur lebur habislah. Berselerak habislah. Kalau nak kiranya, itu dari satu sudut tak molek. Tetapi hak moleknya banyak. Sebab itu disebut kiamat tu berlaku kelebihan juga. Dari satu segi memanglah hancurlah. Kalau hancur, kalau binasa ni tak molek kita nampak. Tapi dalam hadis ni dah sebut bukan satu sudut kita perlu tengok untuk menilai baik atau lebih itu. Bahkan kita tengok sudut yang lain. Jadi pada berlaku kiamat itu apa hak lebihnya? Ada dua nikmat yang besar untuk orang-orang mukmin. Yang pertamanya iaitu dia sampai kepada nikmat, kepada kebahagiaan abadi. Yang keduanya, manfaatnya, faedah dia, kelebihannya, iaitu musuh-musuh mereka akan mendapat azab dan pembalasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama ni hak duduk sedih, duduk susah, duduk begitu begini, duduk berlawan, di sanalah kita tengok. Gitu. Itu kelebihan dia aja. Jadi habislah. Bila kiamat tu kan habis cerita dunia. Jadi dekat dah dengan hak akhirat, hak sebenarnya, tempat tuju. Tidak ada satu pun binatang melainkan dia dengar baik-baik musikhah. Musikhah, ada juga kata musikhah dengan sad, maknanya musriyah, mustami'ah. Kalau kita bahasa kita Kelantan ni dengar, kita dengar. Apabila kita beri perhatian kita, tajamkan pendengaran kita untuk mendengar sesuatu, kita dengar molek, cuba dengar. Itu makna musikhah. Maknanya semua binatang cuba dengar. Jadi maknanya dengar lagu ni dah sesuatu yang jauh punya, tidaklah kata derah gong gitu. Kalau gong gitu kejut dah lari dah. Ni perkataan yang digunakan musikhah tu mana, cuba dengar tu gitu. Kalau kita orang ni kan gapo? Tapi dengar juga cara dia lah. Oleh kerana dia tu tidak ada jiwa, tidak ada hati nurani seperti kita, maka kesan dia tidak seperti kita lah. Dia tu duduk kadar dia lah, binatang, lembu dengan lembu dia lah, ayam dengan cara dia. Mana tidaklah kata muka dia tak ada air mata, tak ada gapo siapa kita. Jadi kadar dia pada hari Jumaat tu dengar bila? Semenjak bermula daripada pagi subuh hingga kepada terbit matahari. Pada ketika tu Tuhan beri dengar. Beri dengar apa dia? Tanda-tanda kiamat. Itu pelik juga tu. Hari Jumaat pagi tu, subuh sampai kepada terbit matahari, situ masanya Allah SWT beri dengar binatang-binatang. Dan tidak dengar siapa dia terkejut jadi geger lari celur, tak ada. Sebab itu dia guna perkataan musikhah tu, mana dengar jauh-jauh. Tapi dengar pun dia tak ada gapo lah maknanya kepada binatang tu. Nak ceritanya di sini kadang-kadang binatang ni dia lebih tajam daripada manusia. Hak manusia tidak dapat kesan, dia boleh kesan. Tuhan beri kelebihan dia. Tapi walaupun ada kelebihan tu pun dia tidak lebih juga hakikatnya, sebab dia binatang. Sebab kucing boleh tengok dalam gelap boleh juga, kelebihan tu. Tapi kelebihan itu tidak ada apa-apa arti kepada dia. Tidak ada apa-apa arti. Takut kepada kiamat itu, maknanya dia ada juga rasa tu, kadar masing-masing. Kecuali jin dan manusia, hak ni Tuhan tak boleh dengar.
Tu saya tak boleh dengar. Kalau boleh dengar, dia tak ada lah pula kepada percaya kepada perkara ghaib. Itu tak ada lah pula. Dia nak suruh percaya kepada ghaib. Tak nampak, tak dengar, tak apa-apa percaya. Situlah ujian dia je. Dan pada hari itu juga ada satu ketika mana kalau orang Islam, hamba Muslim itu bukan makna hamba tu hamba hak merdeka, tak termasuk. Tak, maksudnya orang Islam lah. Hamba di situ maksudnya orang Islam. Yang mana pada hakikatnya hamba Allah lah. Gitulah. Mana kalau kena waktu tu dalam keadaan dia duduk bersemayam, minta dengan Allah apa-apa hajat dia, Allah Subhanahu Wa Taala akan bui. Jadi ini panduan ni. Ini ada sahih, ada berlaku dalam kitab mana-mana pun ada. Kalau ada apa-apa hajat kita lah, hak ni hak moleknya. Suruh orang semaya hajat dah. Duk bui upah. Kena. Buat sendiri, ada panduan dalam hadis ni. Ada panduan. Misalnya hari Jumaat. Kalau kita dah mustahak sangat, penting sangat, tak tahu gimana untuk buat ibadat. Buat ibadat. Minta kalau kita nak. Akan kena lah dalam sehari tu. Dapat kau sehari. Kalau buat kerja benda lain boleh. Tak gerak geri duduk atas kursi tu misalnya, kita kata duduk jabat, duduk apa, boleh tu sehari. Ni buat apa tak boleh? Sehari, hari, bukan malam. Hari. Ni hari. Ni kelebihan hari Jumaat, bukan malam. Ni pada hari Jumaat. Maknanya hari ni daripada terbit, kalau kita kata ambil subuh lah, kita kata itu subuh sampai kepada jatuh matahari, terbenam matahari maghrib. Tu hari. Masa tu malam tu, lepas tu nak tidur je, dah letih. Awak kerja dah sehari misalnya, kita kata itu cara je. Kalau kita nak cari kelebihan, ikut adil. Buat sehari tu mah tu, tak usah buat galai, buat ibadat. Daripada subuh sampai ke kecuali kalau perlu nak pergi bilik air dan apa tu je lah, makan minum sekadar tu je lah. Tapi dalam keadaan waktu pun ingat sama sepanjang hari itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara dia paling baik. Dia sudah kata dak, mesti Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kepada dia. Jaminan dah tu. Hak lain tak ada jaminan. Kita nak gomo, nak suruh orang semaya ajak kau, kita kata orang lain doa kau, tak ada jamin. Hak ni kita buat diri boleh ni. Kita ikhlas dengan Allah SWT. Kita tahu hati kita. Orang lain kita tak tahu lagi setara mana dia nak buat untuk kita. Dia lain kalau kita buat sendiri dengan keadaan kita tu tertekan misalnya, lain jiwa kita tu. Pengharapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu lain. Dia tidak serupa dengan orang kita suruh. Dia tidak merasa benda tu. Dengan sebab itu hak lebih mujarab lah kita katanya. Kalau kita sendiri, kita tahu masa ini masa dia. Ketika Abu Hurairah kata ni, Ka'ab ni maksudnya Ka'ab al-Ahbar. Dia ni orang Yahudi masuk Islam. Di zaman Sayyidina Umar. Alim lah dia ni, orang alim. Dia kata hak ni berlaku satu hari adalah setahun ni, hak lagu ni tu. Satu hari je ada, satu hari tu ada satu ketika dalam satu hari hak lagu ni, kata dia. Saya pun kata, Abu Hurairah kata, ada Nabi kata ni setiap hari Jumaat ni. Moga dia orang alim, kan alim cara dia. Dia ada ilmu dah juga kira-kiranya. Dia kata ni sehari adalah setahun ada lagu ni. Abu Hurairah kata, aku kata ke dia dah, dah setiap hari Jumaat ni ada ni. Jadi Abu Hurairah pun kata, dia pun Ka'ab pun buka kitab Taurat dia tu. Dia Taurat, dia kata betul Rasulullah kata. Maknanya dia tak apa ingat tu. Dia tak apa ingat. Bila dia buka tengok, betul dia kata Rasulullah kata ni memang setiap hari Jumaat. Jadi kalau kita tengok kan ni, dia buka kitab Taurat, tengok ada setiap hari Jumaat. Sekarang ni kita tengok tak ada kitab Taurat tu. Bermakna kitab Taurat zaman Nabi, zaman sahabat tu dia masih ada lagi hak betul, hak molek. Dia tidak tokok tambah terhadap kitab Taurat ni, dia berlaku secara berterusan. Bukan kata satu ketika saja ni berlaku tokok tambah, lepas tu dak ada semua. Lepas seprekat. Kalau ketika ni dia kata ada. Kalau kita tengok kitab Taurat lah ni tak ada hal lagu tu.
Jadi ini bukan bermakna tak ada sunat. Dia sudah buai ke, ataupun dia tukar hari itu ke, dia tukar hari Jumaat tu jadi hari lain, begitu. Lepas tu Abu Hurairah berkata, dia jumpa dengan Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni orang alim sepertinya. Dia termasuk dalam Hibr. Dulu pendeta orang-orang Yahudi ni, memang tempat rojok nombor 1. Tapi dia masuk Islam dengan Nabi SAW. Dia sahabat Nabi lah. Abu Hurairah kata, aku jumpa dengan dia. Aku pun ceritalah, aku duduk kecek dengan Ka'ab itu. Abdullah bin Salam pun kata, aku tahu, kata dia. Betul dah hari Jumaat tu. Aku tahu ketika dia apa, aku tahu ketika mana. Abu Hurairah pun kata, dah kalau tahu ayatlah. Masa mana? Abdullah bin Salam pun kata, iaitu waktu terakhir daripada hari Jumaat. Mana hari Jumaat tu waktu terakhir tu mana lepas asar. Itu waktu terakhir. Jadi mana kalau berdasarkan hadis ni waktu tu, ambil waktu tu, duduk buat waktu tu, mana tidak panjang masa tu. Kalau kita takut tak kena ke, sebab banyak khilaf ni akan datang kita akan jumpa. Banyak khilaf, berpuluh-puluh khilaf tentang waktu. Ni kata gini, ni kata gini. Gitu. Tapi mengikut Abdullah bin Salam, seorang sahabat ni, dia tak akan kata ni gini ni, kecuali dia tahu daripada Nabi SAW. Aku tahu, kata dia, iaitu waktu terakhir daripada hari Jumaat. Waktu terakhir ni asar lah. Maknanya kalau kita pakai ni lebih mudah. Maknanya daripada waktu asar, lepas pada asar tu kat duduk ibadat. Duduk ibadat, duduk zikir, sore. Tu boleh. Saya pun kata, Abu Hurairah katalah, sebab dia faham lagu. Dia kata, lagu mana boleh akhir hari Jumaat? Tak boleh. Mungkin Nabi kata kan, waktu tu kalau kena orang Islam tu duduk semaya, kan dia larang semaya lepas asar. Kalau kita kata waktu akhir hari Jumaat, mana lepas asar? Kalau lepas asar Nabi larang kan semaya. Lepas tu dia kata, waktu tu kena dalam keadaan dia duduk semaya. Mana boleh semaya? Mana boleh masa tunya, kata dia. Jadi dia kata gitu. Abdullah bin Salam pun kata, tidakkah Rasulullah juga kata orang kalau dia duduk tunggu semaya, misalnya lepas maghrib dia duduk tunggu sampai ke Isya, duduk semaya, dia kira sumpah dalam semaya juga. Tidakkah Rasul ada kata ke tidak gitu? Apa dia Abu Hurairah apa kata? Memang ada lah gitu. Itulah. Dia tidak semesti makna duduk semaya. Mana kira-kiranya duduk tunggu semaya. Lepas asar tu buat tunggu maghrib. Gitu. Tidak semesti dalam semaya. Asal ketika dia tu dalam semaya. Jadi kalau dia buat lagu tu, masuk dah tu. Gitu. Jadi dia kata akhir waktu daripada hari Jumaat ni, kira-kira dia tahu daripada Nabi lah. Dia pun tahu juga hak tak boleh semaya asar, tak boleh semaya sunat lepas asar. Lepas tu apa maksud Nabi kata semaya? Maksudnya dalam keadaan seperti semaya, dikira seperti semaya juga. Iaitu apabila seseorang tu duduk tunggu untuk semaya, dan hak waktu yang makbul tu waktu tu. Nak semaya tak boleh. Hak bolehnya kemudian tunggu semaya tu boleh. Tunggu semaya. Dan tunggu semaya tu dikira seperti semaya. Dari segi kelebihan. Jadi pada masa tu kita berdoa ada kelebihan. Baiklah. Lepas pada tu hadis yang kedua, hari yang di antara hari yang lebih, paling lebih di antara hari-hari kamu itu ialah hari Jumaat. Jadi hari Jumaat ni salah satu hari yang lebih antara hari-hari lain, hak lebih. Maknanya adalah ni hak selain daripada hak ni, hari Jumaat ni hak lain, iaitu yang kita sebut tadi. Pada hari ni gini disebut. Jadi kamu banyakkanlah selawat kepadaku pada hari Jumaat tu. Selawat kepadaku tu akan dikemukakan kepadaku. Sahabat pun kata, bagaimana akan dikemukakan selawat kami kepadamu? Engkau sudah hancur lebur dah dalam tanah tu. Jadi sahabat ni kata, mereka maksud kata arimta tu, balita, mana engkau sudah binasa, engkau sudah hancur lebur dah. Faqala Nabi SAW pun kata, Allah Azza wa Jalla mengharamkan kepada bumi tubuh Nabi. Jadi hak kelebihan Jumaat apa tu kita tidak nak bicara, saat ni ayat dah.
Cuma hadis ni hadis tidak sahih. Hadis ni hadis tidak sahih. Yang jadi tidak sahih tu apa sebab? Iaitu banyaklah sebabnya, dari segi sanadnya dan dari segi matannya juga, mana dipertikaikan oleh ulama. Yang dipertikaikan di sini siapa dia? Iaitu Abdurrahman bin Yazid bin Jabir. Itu perawi itu. Abdurrahman bin Yazid bin Jabir ini Imam Bukhari, Fallas dan lain-lain mengatakan dhaif. Perawi yang dhaif. Bila perawi yang dhaif ada, dia jadi dhaif lah hadis itu. Jadi dhaif. Dengan sebab itu, mana kita tak boleh buat akidah Nabi ni maknanya tidak hancur di dalam kubur dia. Pasal hadis yang ada tu tidak sampai ke peringkat mutawatir. Tidak sampai ke peringkat mutawatir. Ada pun dhaif. Kalau ada hak sahih pun tidak sampai ke peringkat tu. Tapi ada jugalah yang sahih tu, ada juga. Tapi nak jadi akidah adakah cukup? Tak lagi. Maknanya kalau kita nak terima jadi kemah kemi pegang sehingga kata kalau orang lain tak betul, sesat misalnya, kalau tak faham, tak boleh lagu tu. Hak setara ni tak boleh. Lagu tu. Adapun riwayat hak ni sanad ni tidak sahih. Jadi kalau tidak sahih, usah kau nak pakai bab akidah. Kalau bab hukum pun tak boleh dah. Bab hukum pun tak boleh dah. Jadi Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, dia tu dikatakan dhaif oleh Imam Bukhari sendiri dan Fallas. Kemudian Abul Ash'ath As-San'ani, itu orang yang kedua. Tok Guru, dikatakan Tok Guru kepada Abdurrahman itu. Dia ni ulama yang mengkaji tentang perawi-perawi hadis ni, dia kata thiqah dia ni. Dan dia pembukaan Damsyik, kita panggil Damsyik Syria tu, dia pembukaan Damsyik ni, Dimashq ni pada tahun 13 Hijrah. Pada tahun 13 Hijrah. Sedangkan Abdurrahman ini bin Yazid bin Jabir, dia mati pada tahun 154. Hak ni Abul Ash'ath As-San'ani ni dia dengan penaklukan Dimashq. Penaklukan Dimashq itu berlaku pada tahun 13 Hijrah. Bermakna Abdurrahman ni dia kena hidup, umur dia tu kira-kira 150 tahun. Barulah dia dengan kawan ni. Dan tak ada orang pula sebut Abul Ash'ath As-San'ani ni ataupun Abdurrahman bin Yazid ni umurnya panjang. Ulama kaji belaka, dia ni termasuk dalam perawi yang umur panjang ke tidak? Tak termasuk. Jadi kalau tak termasuk, tak ada tu siapa setara tu, tak ada tu kira-kira berjumpa dua orang ni. Bila tak ada berjumpa dua orang ni, mesti ada orang tengok hak dia ambil perantara dia tu. Nak kata dia ambil terus Abdurrahman bin Yazid bin Jabir nak ambil daripada Abil Ash'ath ni, tidak pernah sama. Kecuali kalau dikatakan salah seorangnya ataupun kedua-duanya umur panjang. Tak ada siapa sebut hak ni ke umurnya panjang. Jadi lagu mana kita nak kata bertemu? Dah. Bila tak ada, dia ada orang hak tengah. Orang hak tengah tu tidak disebut. Bila tidak disebut, orang panggil munqati'. Sanad ini putus. Itu sebab yang kedua jadi dhaif hadis ini. Itu sebab yang kedua bagi dhaifnya hadis ini. Lepas tu Husain bin Ali, Harun bin Abdullah, Husain bin Ali, itu pun setengah-setengah ulama pertikaikan. Tapi kalau kita tak saya ambil hak pertikaikan, kita ambil hak kata boleh terima, tak apa. Tapi hak dua tak ada pun masalah dah. Hak dua tak ada pun masalah dah. Tak apalah. Walau bagaimanapun untuk kita buat amal, adanya hadis hak setara ni, boleh. Kita nak berselawat lebih daripada hari lain, hari Jumaat, boleh. Sebab bab fadail, bab fadail fadilat ni boleh pakai hak setara ni. Boleh pakai. Sebab selawat itu tidak ada waktu, bila-bila pun boleh. Bila-bila pun boleh. Cuma kita dapati di sini hari Jumaat ni lebih sebut. Tapi hadis itu tidak sahih. Kita nak pakai, nak lebih sikit nak buat. Adakah salah? Tidak salah. Boleh. Boleh buat. Dan disebutkan selawat kepada Nabi ni dikemukakan kepadanya.
dikemukakan kepada Nabi SAW. Mana dia tahu, dia sedar, orang selawat kepada dia, dia sedar. Tetapi hak ni tidak kuat berlaku. Hak kuatnya hak kita beri salam kepada Nabi, kita selawat dalam semaya tu, dia jawab, hak tu sahih, hak tu sahih. Dia jawab. Lepas tu dia jawab lagu mana orang seramai ni mon, Allah SWT boleh buat hak tu boleh buat. Lagu mana? Kita manusia ni pun boleh dah. Kalau telefon tu raya dalam satu masa kita dapat tahu gini dalam satu masa. Jadi manusia pun boleh buat. Kita kata Allah SWT lagilah boleh buat. Jadi sahabat ni tanya lagu, dia muskil lagu mana nak kemukakan selawat dah. Kalau Nabi ni hancur lebur dah dalam kubur, kira-kira dia faham lagu tu lah. Dalam kubur ni hancur. Nabi SAW kata di sini, Allah SWT mengharamkan bumi kepada bumi tubuh Nabi. Maknanya bumi ni tak makan tubuh Nabi. Berarti tubuh Nabi tidak hancur di dalam kubur tu. Tubuh Nabi tidak hancur di dalam kubur tu. Itu makna Allah mengharamkan kepada bumi tubuh Nabi. Jadi apa kena mengenanya? Kalau tidak hancur, bukan dia mati dah. Yang menghalang tu dia tidak hancur tubuh tu, kau mati menghalang. Jadi dia sebut di sini tidak hancur tubuh. Dia tidak kata siapa belaka. Apa dia sebut ni? Nak ceritanya ni benda pelik ni. Benda pelik ni. Masalah siapa lagu mana selawat kepada Nabi tu kan pelik juga. Jadi hak pelik ni boleh berlaku, Allah SWT boleh buat. Jadi hak tu boleh sampai Nabi tahu, hak tu pun walaupun pelik tidak jadi masalah. Sebab hak ni pun pelik. Sebab kalau hak biasa hancur, jadi tanah ni makan keulak ke cacing ke apa. Jadi tanah akhir-akhirnya tak boleh nak berkesan mengikut al-zahir ni. Itu sebab dia sebut hak ni. Sebab pelik selawat kepada Nabi, dia tahu Allah SWT akan mukakan kepada dia pelik tengok tu. Hak pelik tu tak jadi masalah. Hak ni pun pelik juga, sebab tu dia sebut hak ni. Jadi kalau dalam keadaan hancur lebur tu boleh jadilah tak tahu mana. Dah kalau dalam keadaan tubuh tu ada, lagilah maknanya menasabah kalau nak tahu, nak dapat kesan tu. Begitulah kira-kira je. Lepas pada tu dia ada hadis-hadis yang lain. Misalnya dalam kitab ni dia sebut hadis ini disokong oleh hadis yang lain, Nabiyullah fa nabiyullahi hayyun yurzaq. Nabiyullah itu hidup, mana lepas dia mati itu dan diberi rezeki. Begitulah dalam Mishkat, kitab Mishkat, dia ambil daripada Ibnu Majah. Dan hadis satu lagi, Allah SWT mengembalikan kepadaku ruhku. Jadi mati itu sebentar cari nyawa, lepas tu bagi balik. Begitu. Tapi kedua-dua hadis ini juga tidak sahih. Itu masalahnya, juga tidak sahih. Jadi hak nak kuat hak ni juga tidak sahih. Dengan sebab itu tidak boleh jadi akidah. Tidak boleh jadi akidah. Cumanya orang duduk kata setara orang mati syahid tu pun Allah SWT kata hidup dan diberi rezeki. Nabi lebih-lebih lagi lah. Itu soal lain. Hidup lagu mana? Adakah hidup seperti dalam dunia? Itu masalah. Adakah hidup tu ataupun hidup dengan arti hayat barzakhiyah, kehidupan yang sesuai dengan alam barzakh tu, bukan hidup seperti hidup ni. Kalau kehidupan dengan arti kehidupan di alam barzakh tu memanglah semua terima. Dan diberi rezeki itu dengan arti berbezalah daripada orang lain. Berbeza daripada orang lain. Sebab orang lain hak tidak mati syahid pun, mana pahala dia buat tu sebahagiannya dia akan rasa dah dalam kubur. Itu tidak maksud rezeki tu. Hak tu pahala. Hak ni lagu lain. Artinya lebih istimewa lah, lebih istimewa. Dan disebutkan hidup. Padahal hak lain tu kira-kiranya dia nak dapat berasa gitu gini tu pun hidup juga. Hak ni hidup lebih istimewa lah daripada hidup hak lain-lain. Gitu lah maksud dia ni. Kita nak kata hidup seperti hidup dunia ni, tidak lagu tu. Ada juga sebab orang faham daripada lagu-lagu ni lah, dia faham Nabi tu hidup jalan rata. Tak betul tu lagu tu.
Tak kena tu. Siapa ada lah hak pahaman yang salah ni macam-macam lah. Bukan sahaja diberi rezeki kepada Nabi tu, bini-bini dia tu pun dia bui juga, ada ketika jumpa juga dengan dia. Parah lagi hak tu. Tu tak betul tu lagu tu. Adalah ajaran-ajaran sesat, adalah unsur-unsur benda-benda lagu tu. Bagi kita semua itu tak ada. Jadi maksud hidup ni dalam hayat barzakhiyah yang lebih istimewa daripada kehidupan orang-orang lain. Daripada orang yang mati syahid kau apa, nabi-nabi ni lebih lagi pada tu. Bukan dengan arti hidup seperti dunia ni. Itu satu. Yang keduanya, mengikut setengah ulama, dia kata nabi-nabi ni boleh hancur tubuh dia seperti orang lain, kaedah biasa, seperti manusia biasa. Sebab apa? Dia kata hadis ni tak boleh nak pegang, tak boleh nak buat akidah, tak boleh nak buat akidah. Dan semata-mata tubuh tu tidak hancur bukan satu kelebihan. Mungkin kalau dia tempat salji ni lama tak hancur. Tempat salji ni betul tak hancur. Ataupun dengan sebab-sebab yang lain, tak ada kena mengena pun, dia bukan nabi pun, sebab-sebab yang lain boleh jadi, sebab keadaan tanah ke apa ke, jadi tidak hancur. Jadi apakah kita akan membuat kesimpulan bila orang itu tidak hancur maka dia molek? Tak boleh. Kalau kita terima begitu, boleh jadi dia melarat ke situ. Jadi setengah-setengah ulama mengatakan tidak, dia mengikut hukum biasa. Kalau dia nak tidur, nak makan, nak gitu gini Nabi, dia sakit seperti orang lain, hak ni pun lagu tu. Jadi kalau dia hancur pun tidak jadi masalah, tidak jadi kata kurang. Dalam kehidupan yang lain itu dia lebih istimewa daripada orang lain. Itu kata mereka. Sebab kita nak bukan hadis ni nak buat akidah tak boleh. Tapi bagi yang kata boleh terima dah hak ni sebab hadis ni setara tu, nak buat akidah tak boleh juga. Cuma boleh sekadar boleh terima gitulah. Sekadar boleh terima gitulah. Bahkan Imam Suyuti dalam Ad-Durarul Hisan dia sebut bawah ni 5 macam orang yang Allah haramkan tubuh mereka, haramkan bumi kepada bumi tubuh mereka. Para nabi, alim ulama, beramal dengan ilmunya lah maksudnya. Orang mati syahid yang terbunuh fi sabilillah, dan qari'ul Quran ni maksudnya orang yang menghafal Quran, wal muadzin ihtisaban, dan orang yang tukabbah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hak ni semua ni bukan sahih, tak kemah. Jadi bila tak kemah, mudah-mudahan lah gitulah, agak gitu, mudah-mudahan. Tak boleh nak pegang mesti lagu tu. Tidak lagu tu. Mudah-mudahan, harap-harap gitulah. Dan tidak boleh menjadi ukuran juga. Mana kalau tidak hancur tu, maka dia mesti istimewa. Tak mesti. Boleh jadilah. Orang ni orang baik, boleh jadi. Tapi kita nak buat kata putus tak boleh. Dan kalau hak hancur tu mana kurang adalah tak ada kebaikan lah dia, tidak istimewa lah. Tak boleh buat kesimpulan gitu. Kalau kita siapa buat kesimpulan gitu, akidah jadi. Akidah ni tak boleh. Udah lagu tu. Setara ni tak boleh. Nak buktikan, nak jadi landasan akidah tak boleh. Jadi sekatulah. Wallahu a'lam.